Pakatan Pembangkang yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim sering memaparkan diri sebagai perikatan yang bebas rasuah dan warak, khususnya di negeri-negeri yang ditadbir pembangkang. Apa guna tak makan tak minum, tapi rasuah? Namun di negeri Selangor, di bawah pentadbiran PKR, gejala rasuah membelengui perniagaan pasir sejak 5 tahun lalu. Malah kerajaan negeri Pakatan Rakyat dilihat bersekongkol dalam jenayah rasuah. Aduan saya bawa kepada Menteri Besar, selaku Menteri Besar, dia bawa, I brought to him, tapi tak ada tindakan, nothing action was taken. After that, finally issue itu melentuk, and then it's quite, it came up in media. Memang saya kecewa kerana Selcat tidak panggil saksi-saksi yang saya bekalkan. Dan yang saya paling kecewa sekali di Selcat, di semesta, pekerja semesta, whistleblower yang bawa isu ini kepada saya, yang bawa isu pasir, isu yang salah guna, misuse of power in semesta. Hari ini dia 2 orang di-terminate, dibuang kerja. Kadang-kadang ini pun I feel whistleblower selalu Pakatan Rakyat, we said we have to protect whistleblower. Tapi di dalam isu ini 2 whistleblower sudah dibuang kerja. Tuduhan rasuah, salah guna kuasa, salah guna wang rakyat membelit setiap daripada negeri-negeri yang ditadbir oleh Pakatan Rakyat. Di Kelantan, elemen rasuah dan salah guna kuasa serta penyelewengan menyalur kegagalan kerajaan negeri PAS melaksanakan projek pembangunan dan pengindahan tebing Sungai Kelantan di Lembah Sireh. Pada tahun 2003, Menteri Besar Datuk Seri Nik Aziz Nikmat mengikat perjanjian untuk menyerahkan 1,000 ekar tanah kepada sebuah syarikat swasta bagi menghasilkan projek bernilai RM2 bilion ini. 10 tahun berlalu, namun pemaju gagal membina masjid, jambatan dan sebuah stadium dan pelbagai infrastruktur lain. Tidak ada tindakan daripada kerajaan negeri, malah Nik Aziz melanjutkan tempoh untuk syarikat menyiapkan projek ini. Di sebalik skandal berkenaan, syarikat pemaju dilaporkan menganugerahkan RM400 juta kepada ahli lembaga pengarahnya sebagai dividen. Sekali lagi, tanpa mengundang sebarang tindakan daripada Nik Aziz. Keistimewaan syarikat ini mendapat sejumlah tanah yang begitu luxury punya area ataupun kawasan yang nilai tanahnya tinggi, alright, dalam mana bon jaminan tidak dilaksaikan. Hanya saya dapat tahu hanya sebahagian diberikan kepada kerajaan negeri, tapi sehingga hari ini kerajaan negeri tidak mengemukakan apa-apa bentuk teguran ataupun memberikan satu, orang kata, amaran. Itu sebab saya kata ini mungkin berlaku penyalahgunaan kuasa di situ. Dalam laporan tahunannya, Ketua Audit Negara mendedahkan bahawa projek pembangunan dan pengindahan Sungai Kelantan atau Lembah Sireh syarat dengan pelbagai masalah. Ada janji tu, nak pergi rumah kedai, tu hok nak tu mati. Hok duk tunggu. Hok nak rumah kedai tu. Sebab dia ambil tanah dia juga. Dia janjilah. Tuan tu mati dah. Tak ada. Janji pelaut. Dia janji dia nak pergi kedai, gapo nah dia nak perginya, dia janji habis dia wis payu. PT dia wis payu, dia kata dia nak pergi kedai seperti. Pas mana ada dia pergi lah ni? Kedai. Kedainya dia nak pergi. Itu PAS dan PKR. Di dalam DAP, pemimpin-pemimpin parti ini makin lantang mendedahkan gejala rasuah yang semakin menular dalam DAP. Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng yang bingkas menuduh pihak lain mengamalkan rasuah sebenarnya meludah ke langit. Wakil rakyat daripada parti beliau sendiri mendedahkan politik wang menjadi amalan dalam DAP untuk membeli jawatan dan sokongan. Ahli kita bertambah semakin ramai. Dan ada pemimpin-pemimpin yang sekarang ini sudah ada bibir-bibir mereka
menggunakan wang-wang politik wang. Walaupun bukan jelas, tetapi sudah ada bibir-bibir menuju ke arah ini. But when I went in, I realized that while they jump on their high horse and proclaim that they do not tolerate corruption, but corruption is healthy, or it is in good health in DAP. Dalam pada itu, rekod Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri semasa beliau Menteri Kewangan dan Timbalan Presiden UMNO harus dijadikan iktibar untuk mengukur kewibawaan beliau. Pada Jun 1999, UMNO mengambil langkah untuk mengeluarkan senarai penerima projek-projek raksasa kerajaan yang dibolot oleh ahli keluarga Anwar dan kawan-kawan beliau. Antara mereka ialah bekas Setiausaha Agong Angkatan Belia Islam Malaysia yang kini ahli jawatankuasa PAS Pusat, Datuk Kamarudin Jaafar. Syarikat milik Kamarudin adalah pemegang saham utama dalam 3 buah projek iaitu Kuala Lumpur Linear City, KL People Mover Rapid dan Sabah Shipyard Sdn Bhd yang nilai kos keseluruhannya ialah 11.319 bilion ringgit. Beliau memiliki saham dalam 2 syarikat yang mengendalikan pembinaan pengangkutan di ibu negara iaitu KL Linear City bernilai 10 bilion ringgit dan KL PRT Sdn Bhd bernilai hampir 1.3 bilion ringgit serta projek Sabah Shipyard Sdn Bhd sebanyak 21 juta ringgit. Dr. Rahim Gau, seorang lagi penyokong kuat Anwar, turut mendapat projek Express Rail Link bernilai 2.4 bilion ringgit. Dalam senarai saham, bapa dan 2 adik Anwar dicatatkan sebagai turut mendapat peruntukan saham Bumiputra yang dikeluarkan oleh kerajaan. Bapanya, Datuk Ibrahim Abdul Rahman dan adik-beradiknya, Farizan dan Marzuki, memegang saham berjumlah lebih 7.1 juta unit dalam 3 buah syarikat. Setiausaha Sulit Anwar dalam kerajaan Azmin Ali yang kini Timbalan Presiden PKR juga dilaporkan mengumpul harta dan saham bersama isterinya Syamsidah Tahirin. Dokumen saham saja bernilai transaksi tunai yang terlibat dalam pembelian salah saham itu bernilai 1.8 juta. Dan salinan dokumen yang saya dapati ialah salinan asal. Salinan yang dokumen-dokumen lain adalah seperti penyata bank, penyata akaun bank, penyata saham lain yang bernilai lebih kurang dalam 10 juta. Selepas 8 tahun menjadi Menteri Kewangan dan Timbalan Presiden UMNO, Anwar kini tampil mempersoalkan rekod pengagihan saham untuk Bumiputra. Yang dapat siapa? Pemimpin-pemimpin besar. Pemimpin-pemimpin UMNO yang dapat. He'll do anything. He'll do anything. But he's very, very capable of saying, oh, I have nothing to do with this, and, putting blame on other people and saying, look at the way I'm treated. Every time something goes wrong, they blame Anwar. He's very good in playing victim. He is a master in this game of playing victim, that he's the victim when actually he's the perpetrator.